Ya, terima kasih Saudara Regi. Sebagai Ya, permulaannya, sebelum saya menyentuh soalan tersebut, tergerak hati saya bila mendengar ulasan ringkas Saudara Regi tadi yang betul dan tepat itu. Saya tergerak hati untuk menyatakan perkara ini, iaitu jelas pada hari semalam selepas keputusan berkaitan dengan kes Ultra Kirana Senayan Berhad yang ya, melibatkan 40 pertuduhan jenayah terhadap Zaid Hamidi, membuktikan kepada rakyat keseluruhannya, sama ada mereka yang duduk di sempadan sebelah pihak politik UMNO dan Barisan, maupun mereka yang duduk di sempadan penentang kepada gagasan tersebut, iaitu undang-undang mengatasi politik. ya, Pada 23 Ogos 2022, kita telah melihat Najib Razak didapati bersalah sampailah oleh ke Mahkamah Tertinggi. Dan pada hari semalam, sebulan tepat selepas itu, pada 23 September 2022, kita dapati timbalan Presiden UMNO pada masa Najib Razak menjadi Presiden. Dan kini Presiden UMNO dibebaskan oleh Mahkamah Malaysia yang sama di bawah sistem perundangan yang sama. Bukankah ini bukti kepada semua kita bahawa perlembagaan dan undang-undang terletak di atas daripada politik? ya, Mahkamah tidak mencampur adukkan isu sentimen politik, isu perasaan peribadi, isu fahaman falsafah mereka kepada keterangan dan undang-undang. Mereka menilai berpadukan kepada apa yang perlu mereka nilai dalam kes tersebut. Itu adalah satu perkara yang saya perlu nyatakan sebelum saya pergi kepada isu persoalan saudara Regi tadi. ya, Yang keduanya, juga untuk menambah di sini, saya setuju untuk mengadakan program pada malam ini kerana ramai telah pun terkilaf seperti saudara lagi katakan. Ramai yang sejak perbicaraan Zaid Hamidi bermula pada 2019 dan seterusnya. Ramai dengan membaca laporan-laporan akhbar berpendapat bahawa ada masalah dalam kes ini kerana ada isu pembelaan berkaitan dengan political funding ataupun dana politik. Dan tiba-tiba ada juga seketika keluar keterangan yang dilaporkan media oleh saksi pendakwaan ke-16, seorang bekas pegawai Ultra Kirana, memberikan senarai nama beberapa pemimpin politik lain yang kononnya menerima wang, dan itu juga menimbulkan soalan, adakah Zaid Hamidi seorang dibawa sebagai selective prosecution ataupun pendakwaan menindas, walhal ada orang lain juga kononnya terima. So dua isu ni telah menghantui fikiran rakyat. Dan apabila mahkamah membuat keputusan semalam, ramai yang fikirkan bahawa kononnya itulah dia sebab kenapa Zaid Hamidi dibebaskan. Kalau itu fahaman kebanyakan rakyat, saudara Regi, itu ya, adalah fahaman yang salah. Itu bukan sebabnya mahkamah membebaskan. Pada petang semalam juga, selepas pemberian keputusan di sebelah pagi, Mahkamah Tinggi Shah Alam Yang Arif Datuk Yazid Mustafa telah mengeluarkan alasan penghakiman bertulis. By now, saya percaya semua para penonton mengetahui bila kita sebut alasan penghakiman bertulis, bermaksud alasan-alasan secara bertulis akan kenapa mahkamah membuat keputusan yang dibuat. So itu telah dikeluarkan petang semalam. Ianya berjumlah 64 muka surat dan mengandungi 172 perenggan. Saya telah membaca alasan penghakiman untuk mengkaji apakah dia asas-asas yang menyebabkan mahkamah membebaskan Zaid Hamidi, dan apakah dia komen-komen lanjut ataupun rungkaian-rungkaian dan dikta maksud dia pengumuman, dikta lanjut mahkamah berkaitan isu-isu sampingan. Now, berbalik kepada soalan saudara Regi. Political funding, selective prosecution. Berkaitan dengan
political funding terlebih dahulu. Mahkamah dengan jelas telah menyatakan dalam perenggan 55 dan 56 alasan penghakiman bahawa mahkamah tidak langsung mengambil kira isu berkaitan pembelaan jika pun ada political funding dalam keputusan ini. Kerana apa? Sebab mahkamah katakan untuk political funding dia ada dua perkara yang penting. Pertama, memang duit kena diterima oleh orang yang dituduh menerima rasuah. Dan yang kedua, kalau political funding, ia kena untuk political activity ataupun aktiviti politik yang khusus kena dinyatakan. Dalam kes Ultra Kirana ni secara ringkas, dikatakan terdapat berpuluh pembayaran bulanan yang kononnya melalui saksi pendakwa mengatakan dibayar kepada Zaid Hamidi bulanan. Mula dengan RM200,000, kemudian ditambah kepada RM300,000 dan kemudiannya RM520,000. Jadi pokoknya kalau pembayaran bulanan itu dibuat seperti yang didakwa oleh pihak pendakwa, maka dia mengatakan apakah dia aktiviti politik bulanan. Ya. Tidak ditampilkan oleh pihak pembelaan semasa kes pendakwaan. Jadi dia mengatakan jika punlah ianya dikatakan adalah political funding oleh saksi pendakwa sendiri pun, mahkamah tidak akan boleh menerimanya di tahap itu. Di tahap kes pendakwaan sebagai political funding selagi mahkamah tidak mempunyai keyakinan bahawa terdapat aktiviti-aktiviti khusus. Contohnya, bulan pertama adalah untuk mesyuarat bahagian UMNO di mana-mana kawasan. Bulan kedua adalah untuk mesyuarat cawangan di mana-mana. Bulan ketiga adalah untuk aktiviti dengan rakyat, jom pergi sekolah. Contohnya yang ada aktiviti yang UMNO pusat perlukan wang. So tidak ada butiran. So macam mana nak kata aktiviti politik? Itu secara ringkas, dua perenggan, 55 dan 56. Jadi kalau rakyat mengatakan patutlah Zaid Hamidi bebas sebab saksi pendakwa mengatakan ini adalah dana politik, itu adalah rumusan rakyat yang salah. Saya minta maaf. Sebab bertentangan dengan keputusan dan penghakiman mahkamah sendiri. Ya, itu pasal political funding. Keduanya, isu selective prosecution ataupun pendakwaan terpilih. Di mana macam kita sentuh tadi, ada seorang saksi apabila memberi keterangan berkenaan dengan satu dokumen yang dipanggil ledger ataupun catatan peribadi seorang pegawai Ultra Kirana tentang perolehan wang daripada Hong Kong yang kemudiannya dikeluarkan daripada tempat dia menyimpan dan kononnya diberi kepada pihak yang membawa duit itu untuk kononnya diberi kepada Zaid Hamidi. Saya menggunakan perkataan konon sebab itu dakwaan pendakwa. Dan sekarang melalui penghakiman Mahkamah Tinggi Shah Alam, terbukti dakwaan itu tidak betul. So konon tu kena guna ya. Kalau tidak kita membuat tuhmahan. So dalam buku ledger, bila saksi itu memberi keterangan, para pembaca, para penonton yang mempunyai salinan alasan penghakiman yang boleh diperolehi. Saya percaya ramai telah viralkan di Facebook dan juga di WhatsApp group, adalah secara khusus perenggan 59 hingga perenggan 64. Dan di perenggan 64 dia rumuskan kenapa dia menolak pembelaan selective prosecution. Dan balik kepada keterangan SP16 tersebut, dia mengatakan bahawa terdapat beberapa orang lain yang telah dilaporkan oleh media, Khairi Jamaluddin, Muhyiddin Yassin, Rizal Marika dan beberapa nama lagi, termasuk kononnya cucu saudara Tun Dr. Mahathir yang telah kemudiannya mengeluarkan kenyataan, ya, kononnya. So dia kata, jika pun pembelaan nak mengatakan Zaid Hamidi dituduh secara jahat kerana orang lain tidak dituduh, tidak boleh menjadi pembelaan sebab undang-undang Malaysia tidak menjadikan suatu pembelaan untuk mengatakan semua kena dituduh.
Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, kita beberapa kali dengan saudara Regi membincangkan ya, di mana kalaulah 5 orang melanggar lampu merah, 1 orang berjaya ditangkap oleh seorang polis yang menjaga lampu itu, 4 lagi bebas, maka orang yang dibawa ke mahkamah melanggar lampu merah itu tidak boleh mengatakan, kenapa takwa saya saja, 4 lagi pun lepas. Itu adalah urusan mereka. Bila mereka ditangkap, mereka dibawa. Awak sendiri telah membawa kereta awak atau motosikal awak dan awak telah melanggar lampu merah. Kalau awak tak mengaku, kita bicaralah untuk pendakwa buktikan. Kalau awak mengaku, maka kita jatuh hukum. So, isu tak menuduh orang lain dengan sendirinya tidak menjadi asas pembelaan. Dan itu dirumuskan di perengan 64 alasan penghakiman. So, sekali lagi, kalau ada mana-mana rakan-rakan kita ataupun sahabat-sahabat kita yang beranggapan kerana muncul nama pemimpin-pemimpin politik dan korporat seperti itu, maka sebab itulah Zaid Hamidi bebas, mereka salah. Minta maaf. Hakim dengan jelas mengatakan itu bukan sebabnya mahkamah dapati pihak pendakwa raya gagal buktikan kes. Itu tiada kena-mengena. So, begitulah secara rumusannya, saudara Regi, kedua-dua isu yang mungkin menggusarkan rakyat dalam membaca laporan-laporan media sebelum ini, memikirkan mungkin itulah sebabnya Zaid Hamidi dibebaskan. Secara lengkap, sememangnya kedua-dua isu itu ataupun mana-mana satu isu tidak merupakan sebab pembebasan Zaid Hamidi. Boleh baca alasan penghakiman jika mahu.